Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Ilham Humaira binti Muhammad Razali, Siti Normariam binti Syahrul Izam dan juga Eun Jingding akan membentangkan tugasan 3 bagi tajuk teknologi untuk PDP. Okey, berikut merupakan soalan tugasan iaitu bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Yang pertama, pengenalan. Pengaplikasian kaedah dan model pengajaran adalah penting supaya sesuatu objektif pembelajaran dapat dicapai. Model pengajaran yang sesuai digunakan adalah bertujuan untuk membantu guru dalam mengajar dan menyampaikan maklumat kepada pelajar dengan lebih jelas dan berkesan supaya objektif pembelajaran dan pengajaran guru dapat dicapai. Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih sempurna dan kondusif serta dapat mencapai objektif pembelajaran dengan adanya perancangan yang lengkap dan juga sistematik. Seseorang guru juga perlu mengetahui perkara yang hendak dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Model Azure dalam PDP. Model Azure menurut Heinrich, Mollender, Russell dan Smaldino 1993 merupakan sebuah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model ini juga digubal oleh Heinrich dan rakan-rakan 1982. Model ini bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan juga mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Model ini juga berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah dan juga dilihat dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan juga berkesan. Seterusnya akan disambung oleh Siti Normariam. Seterusnya, saya akan sambungkan untuk isu yang pertama iaitu A, Analyze Learners ataupun analisis pelajar. Baiklah, dalam Analyze Learners ini ada beberapa aspek yang boleh diberikan penekanan. Yang pertama, kita lihat kepada ciri umum. Ciri umum ni adalah satu ciri luaran pelajar yang harus guru ketahui. Contohnya macam yang telah saya lakukan, kita perlu tahu kelas apa yang akan kita ajar. Contoh macam kelas 1 cerdik dan umur mereka ada sekitar 7 tahun. Dan tahap murid, guru perlu tahu tahap murid sama ada dia sederhana ke, bijak ke ataupun sebaliknya. Macam yang kelas 1 cerdik ni ada kelas yang kedua daripada 2 kelas ataupun kelas yang terakhir. Dan bilangan murid ada 30 orang dan lokasi sekolah adalah berada di lokasi luar bandar. Yang kedua adalah pengetahuan sedia ada. Guru perlu tahu pengetahuan sedia ada ni sedia ada murid sama ada mereka ni telah menguasai topik yang akan diajar ataupun mereka ni baru ingin mempelajari waktu dalam kelas. Jadi guru perlu tahu sama ada murid ni dia telah mengetahui ke belum kata nama am dan kata nama khas yang asas. Yang kedua, guru perlu tahu sama ada murid ini telah bersedia untuk mempelajari topik kata nama dengan lebih mendalam ataupun belum. Yang ketiga pula, guru perlu mengetahui cara model pengajar yang ingin mereka gunakan. Contoh macam model pengajar VAK ataupun VAK. Model pengajar ini menekankan 3 elemen iaitu visual, auditory dan kinestetik. Guru perlu tahu model manakah yang antara 3 elemen ini yang manakah mereka perlu memberikan penekanan yang lebih. Macam visual sama ada visual ini 50%, auditory ini 20%, kinestetik ini 30%. Ketiga-tiga elemen ini memiliki ciri pengajar yang berbeza. Macam visual, guru melakukan pengajaran yang berbentuk bacaan kerana murid ini lebih mudah untuk mempelajari sesuatu topik dengan membaca. Kalau auditory ini, murid lebih menguasai topik dengan mendengar arahan daripada guru ataupun mereka mendengarkan balik pengajaran yang akan guru lakukan. Kalau untuk kinestetik, murid lebih tertarik kepada pengajaran yang melibatkan aktiviti di dalam bilik darjah. Jadi guru perlu bijaklah dalam memberikan penekanan dalam ketiga elemen ini. Seterusnya, Jing akan sambung. Baik, seterusnya langkah yang kedua adalah step objektif, iaitu nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Penyataan objektif ini adalah dapat membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai.
Objektif pengajaran dan pembelajaran dapat diklasifikasikan kepada 3 domain utama, iaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari segi kognitif, pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan 3 kata nama khas dengan betul secara perkumpulan. Dari segi afektif pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat menunjukkan keseronokan semasa menjalankan permainan pagar sesat dengan aplikasi workbook. Dari segi psikomotor, pada akhir pembelajaran, murid pula dapat menulis 3 kata nama khas dengan betul secara individu. Seterusnya, saya serahkan kepada Ilham. Okey, baiklah, langkah yang ketiga merupakan S, iaitu Select Methods, Media and Materials. Iaitu dalam bahasa Melayunya adalah pilih kaedah, media dan bahan. Di dalam segi pemilihan kaedah, media dan bahan, dalam satu sesi PDP akan ada pelbagai kaedah yang berbeza akan diaplikasikan untuk disesuaikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Contohnya seperti set induksi, pengenalan untuk menerangkan konsep, aktiviti berkumpulan dan juga latihan. Okey, berdasarkan laman web yang telah dibina, kaedah yang digunakan bagi melaksanakan PDP bagi tajuk kata nama khas tahun 1 ialah kaedah pendekatan induktif, kaedah latih tubi dan juga soal jawab. Kaedah ni akan membolehkan guru untuk menyediakan bahan pengajaran sebelum memulakan sesi PDP seperti video, gambar dan sebagainya. Kita tahu kaedah pendekatan induktif ni adalah kaedah di mana guru akan memberikan contoh ataupun bersoal jawab terlebih dahulu dengan murid sebelum menerangkan konsep tentang sesuatu tajuk. Manakala untuk kaedah latih tubi adalah guru akan memberikan lembaran soalan ataupun lembaran kerja kepada murid untuk murid menguasai dengan lebih mendalam tentang sesuatu tajuk. Dan kaedah soal jawab merupakan kaedah yang digunakan oleh guru semasa berjalannya sesi PDP. Okey, berdasarkan laman web yang telah dibina, antara media dan bahan yang digunakan ialah video pembelajaran kata nama khas yang diambil daripada YouTube, gambar serta rajah berkaitan contoh kata nama khas, slide pembelajaran kata nama khas tahun 1. Manakala untuk bahan pula adalah video dari YouTube tentang kata nama khas, slide pembelajaran, contoh gambar kata nama khas dan juga latih tubi. Okey, baiklah, bahan sumber yang dipilih merupakan bahan yang sangat ringkas dan mudah dipahami kerana guru mengambil kira pencapaian murid yang pelbagai. Seterusnya, U iaitu Utilize Media and Materials, iaitu gunakan media dan bahan. Okey, baiklah, untuk guna media dan bahan, seperti yang telah saya nyatakan tadi untuk langkah yang ketiga, guru menggunakan video, latih tubi, gambar dan juga slide pembelajaran. Okey, bila yang pertama untuk video, guru akan tayangkan video kata nama khas sewaktu set induksi. Okey, baiklah, yang kedua adalah gambar. Murid akan disediakan beberapa keping gambar kartun untuk dijadikan contoh bagi kata nama khas. Bila kita ada gambar, bila kita ada video, murid akan lebih senang untuk faham tentang sesuatu tajuk. Okay, baiklah, yang ketiga adalah bahan latih tubi. Latih tubi ni adalah berbentuk isi tempat kosong, pilih betul atau salah dan juga permainan melalui aplikasi Wordwall disediakan sebagai latihan kepada murid. Dan yang media yang terakhir adalah slide pembelajaran, iaitu guru akan menerangkan tentang konsep kata nama khas melalui slide pembelajaran yang telah disediakan. Seterusnya akan disambung oleh Siti Nur Mariam. Seterusnya saya akan sambungkan yang isu yang seterusnya iaitu R, Require Learner Participation ataupun dorongan penlibatan pelajar. Require Learner Participation ni kita boleh lihat kepada 3 elemen yang utama iaitu set induksi. Set induksi adalah pemusatan murid kepada topik dengan menaikkan video yang berdurasi selama 2 minit. Video tersebut merupakan main point ataupun perkara utama yang akan guru lakukan untuk menjelaskan topik kata nama khas ni kepada murid-murid terlebih dahulu sebelum dibawa kepada penerangan yang lebih spesifik. Yang kedua, pemusatan guru dan murid. Guru akan menerangkan slide kata nama oleh guru di hadapan kelas bagi menjelaskan tentang topik kata nama yang akan mereka belajar. Seterusnya, guru akan menerangkan ataupun memunculkan interaksi atau soal jawab dengan murid sepanjang penerangan kata nama dilakukan.
Yang ketiga, guru akan melakukan kuis dan permainan. Murid generasi Z ini lebih tertarik dengan proses PDP yang disediakan dengan aktiviti. Jadi, menurut Nur Azli dan Jamil juga di Guru 14, bermain dapat menjana kemahiran dan memotivasikan murid-murid di mana ianya dapat menarik minat murid-murid dan menjadikan proses PDP ini lebih bermakna dan juga berkesan. Jadi dengan adanya kuis dan permainan ini, ianya dilihat dapat melibatkan murid dengan lebih aktif dalam proses PDP. Malah mereka ni juga lebih dapat menguasai topik itu dan juga dapat memahami topik itu dengan lebih mendalam. Seterusnya, Jin akan sambung. Baiklah, langkah yang terakhir adalah evaluate and revise, iaitu penilaian dan semak semula. Penilaian ini seharusnya dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pemilihan objektif, media dan bahan sumber adalah sesuai dengan keupayaan murid. Langkah ini telah menyentuh dua aspek penilaian, iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Bagi penilaian pembelajaran, murid diberi latihan yang berkaitan untuk menguji tahap penguasaan mereka. Guru pula akan merekodkan tahap penguasaan murid dalam pentafsiran bilik darjah iaitu PBD. Seterusnya, bagi penilaian pengajaran, guru akan melakukan refleksi tentang keberkesanan media dan pengajaran setelah selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh soalan yang boleh difikirkan oleh guru semasa melakukan refleksi adalah seperti adakah objektif tercapai, adakah pengajaran menarik perhatian murid, serta apakah yang harus saya lakukan untuk menjadikan perancangan lebih baik. Seterusnya, saya serahkan balik kepada Mariam. Jadinya, kesimpulan untuk perbincangan hari ini, kesimpulannya pembangunan periksian blogger untuk menyampaikan pengajaran berkaitan topik kata nama ini kepada murid tahun 1 membuahkan hasil yang berkesan dengan adanya bantuan elemen-elemen multimedia yang terdapat di dalam blogger. Malah proses pengajaran guru yang berpandukan model Azure ini turut melicinkan proses pengajaran kerana guru sudah tahu proses perjalanan pengajaran yang akan dilakukan. Oleh itu, guru haruslah kreatif dalam menghubung jalankan elemen multimedia dengan proses PDP yang berpandukan Azure supaya generasi yang celik dapat dilahirkan. Ini adalah rujukan-rujukan yang kami lihat dan rujuk. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.